Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Agak sudah lama kita tidak bertemu di dalam ruang sembang santai geologi melalui channel Cinta Risa bersama saya Dr. Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi. Pada hari ini saya ingin bercakap sedikit mengenai krom, iaitu satu bahan yang juga banyak digunakan dalam barang-barang kemas atau jewelry. Sebelum itu, saya mohon agar diberikan like dan share kepada video ini supaya lebih ramai orang akan mendapat manfaat daripadanya. Dan jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol pada video ini. Terima kasih. Saya perlihatkan di sini contoh yang menunjukkan apa yang kita sebut sebagai krom. Warnanya ialah putih kelabu dan shining ataupun bersinar. Krom ini ialah satu perkataan singkat untuk unsur yang bernama kromium. Dan perkataan krom ini berasal daripada kata Greek iaitu chroma yang maksudnya ialah warna-warni. Jadi krom ini berwarna seperti yang sebut tadi, putih kelabu. Dan sedikit tentang sumbernya, orang mendapat kromium ini daripada satu longgokan mineral yang bernama chromite, iaitu mineral yang mengandungi dua unsur, iaitu besi dan kromium serta oksigen. Jadi dengan menyingkirkan besi, maka kita mendapat kromium yang tulen. Sebelum kita pergi kepada aspek barang kemas untuk krom ini ialah sedikit daripada sifat-sifat kromium atau krom itu sendiri. Dari segi warna, saya sebutkan tadi, dia berwarna putih kelabu, kemudian ia merupakan satu logam yang keras. Di samping sifatnya itu, krom juga bersifat berkilat ataupun lustrous dan rapuh sifatnya atau brittle. Jadi berbeza dengan emas yang bersifat mulur, krom ini bersifat rapuh atau brittle. Satu sifat yang istimewa di kalangan bahan yang digunakan untuk jewelry ialah krom ini tidak begitu tumpat, setumpat emas, perak dan platinum. Saya akan ulas sebentar lagi. Dari segi barang-barang kemas, kromium atau krom ini sangat lazim digunakan untuk membuat cincin, anting-anting, loket, gelang, malah jam tangan dan bahan-bahan perhiasan seperti pena ini tadi yang disalut dengan krom. Beberapa keistimewaan daripada krom yang digunakan untuk jewelry ini ialah seperti berikut. Pertama, krom ini bersifat keras dan sangat tahan lelasan atau resistant to erosion. Jadi, yang terhampir dengannya dari segi warna ialah perak ataupun silver. Tetapi silver ini lebih mudah terhakis berbanding
dengan krom. Untuk pengetahuan, krom ini kekerasannya dari segi kekerasan Mohs ialah 8.5 dan dia cuma boleh di-scratch atau diguris oleh dua mineral saja, iaitu yang bernama korandum dan intan. Oleh sebab itu, dia terselamat daripada kebanyakan bahan-bahan yang boleh scratch dan menyebabkan warnanya semakin pudar. Jadi itu satu kelebihannya. Yang kedua, atas sifat kekerasannya, ia lebih sesuai digunakan untuk mengikat batu permata, terutama batu permata yang agak besar dan berat. Dia juga berkilat, terutamanya setelah digilap dengan excessive polishing, gilap yang berterusan, dan melalui satu proses yang disebut sebagai penyaduran elektrik ataupun electroplating, krom ini boleh diwarna-warnikan dan itu membawa kepada kelebihan dari jewelerinya. Seperti saya sebut tadi, krom ini lebih ringan berbanding dengan bahan-bahan untuk bahan kemas seperti emas, perak dan platinum. Saya bagi contoh di sini, krom ini 1.5 kali lebih ringan berbanding dengan perak. Dia juga hampir 2.5 kali lebih ringan daripada emas dan 3 kali lebih ringan daripada platinum. Jadi kalau kita nak mengelakkan bahan membuat jewelry yang berat, maka krom mungkin satu alternatif atau pilihan yang baik. Of course, tentunya dari segi harga, krom ialah bahan yang jauh lebih murah berbanding dengan emas, perak dan platinum. Saya bagi contoh sini, kromium tulin cuma berharga 1.3 ataupun RM1.30 per gram berbanding dengan emas tulin RM250 Malaysia ringgit segram pada ketika ini. Akan tetapi ini tidak bermakna dia tidak mempunyai nilainya tersendiri. Kerana sejak akhir-akhir ini krom telah direka bentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai estetiknya yang tertentu dan dia membina tempatnya tersendiri atau kelasnya tersendiri di kalangan barang-barang kemas yang lain. Sebelum saya tamatkan, saya ingin menyentuh sedikit tentang perbezaan krom dan emas putih. Jadi emas putih ini sebenarnya ialah emas atau gold yang boleh bergerak daripada setulin 916 misalnya kepada 850, dan warna emas putih ini oleh kerana emas tersebut telah digaul dengan unsur lain yang berwarna putih, iaitu nikel dan atau zinc. Jadi semakin banyak ditambah kekuningan daripada emas itu, semakin berkurang dan emas itu sekarang menjadi keputih-putihan dengan sedikit saja unsur kuning. Jadi banyak juga jeweler ataupun pembuat bahan kemas ini yang menambah sifat putih daripada emas putih tulin itu dengan menyalut emas itu dengan unsur lain yang selalunya lebih mahal pun berbanding dengan emas, iaitu satu unsur
yang bernama rhodium. Unsur ini sangat keras, sangat berkilat dan sangat tahan terhadap lelasan ataupun corrosion. Jadi saya ambil satu contoh di sini. Loket ini sebenarnya dibuat daripada emas kuning, tetapi sudah kurang kekuningannya kerana dia telah digaul dengan unsur lain yang lebih putih. Akan tetapi, kalau kita perhatikan di bahagian depannya, loket ini telah disadur dengan satu unsur putih kekelabuan, dan unsur ini sangat shining ataupun mengerlap, dan itu ialah satu unsur mahal yang bernama rhodium. Jadi ini terkelas sebagai emas putih. Jadi itulah sedikit penjelasan saya tentang krom dan krom kelebihan-kelebihannya dalam barang-barang kemas atau jewelry, dan juga sedikit perbezaannya dengan emas putih. Moga-moga penerangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum berpisah, sekali lagi saya mohon supaya diberikan share dan like kepada channel Cinta Risau ini, supaya lebih ramai rakan kita mendapat faedah dan pengetahuan daripadanya, dan sila subscribe channel ini. Sekian dahulu, terima kasih hingga kita bertemu sekali lagi. Bye.